Harus kau. Okey, Assalamualaikum. Berapa orang je ni? Mana yang lain? Cik bilai. Yang ini? Ini memang orang semua datang Datang. Okey. Okey, tengok pada latihan yang kita yang saya perlu, yang korang perlu buat. Hari tu saya dah bagi kan? Okey, yang mana? Ingat tak? Yang cikgu suruh sambung ni. Yang kat rumah dah buat. Okey, tolong tengok. Tolong buka, tengok. Itu yang saya bagi hari tu. Orang kat rumah, saya bagi hari Akil. Akil. Dah siap? Akil. Sebab saya rasa kita dah habis dah kan hari ni. Okey. Tuan-tuan rumah saya suruh buat tak? Empat. Okey, yang perempuan, saya suruh buat yang mana hari tu? Yang kat rumah dengar tak? Saya dengar suara cikgu. Cikgu tak dengar suara saya ke? Dengar Aduh, cikgu hilang lagi. Okey. Okey, dengar tak apa? Oh, Alisa. Saya Alisa. Alisa, kenapa muka Alisa macam tu Rasa Okey, kita akan tengok soalan daripada modul. Okey, muka surat. Okey, ada soalan mana-mana tak yang nak ditanya? Okey tak hari tu? Buat nombor 4. Nombor 4 Muka surat 145. Okey, yang kat rumah tengok soalan nombor 4. Okey, awak punya modul soalan nombor 4 muka surat 145. Okey. Jadi kalau awak tengok dekat situ, yang kat rumah dengar Dengar tak yang kat rumah? Dengar cikgu. Okey, good. Dengar cikgu. Okey, so you tengok soalan nombor 4. Muka surat 145. Dekat situ dia kata titik T bergerak. Awak ingat bila titik itu bergerak, so kita akan letakkan dia sebagai yes, good. So kita akan letakkan T sebab dia kata T bergerak, jadi T kita adalah X, Y. Okey, T kita adalah X, Y. Dia kata satu titik T bergerak dengan keadaan jaraknya dari R. Jaraknya dari R. Maksudnya TR. Okey? Maksudnya dia adalah TR. Adalah sama, okey, dengan jarak di antara titik S dengan Q. So, maksudnya dia sama dengan SQ. Macam tu. Jadi titik T kita adalah XY. Titik R kita dia dah bagi dekat situ. Iaitu R kita adalah 9/2, 25/2. S kita ialah 0.5. Manakala Q kita adalah 0.4. So kita akan buat. Kita guna formula jarak. So kita akan buat set. Okey, T pergi R. So ia akan buat X tolak 9/2 kuasa 2. Okey, tambah dengan Y tolak 25/2 kuasa 2. Sama dengan SQ. Set S pergi ke Q. So awak tengok dekat situ S dengan titik Q dia adalah 0, 0. So tak apalah, kita buatlah X tolak X kuasa 2 tambah Y kita 5 tolak -4 kuasa 2. Macam tu. Dan sama je nak buang set, kita akan kuasakan 2. Maka setnya semua akan hilang. So seperti biasa you expand X kuasa 2. You akan dapat negatif. You tengok 9/2. X darab negatif 9/2 darab 2. So kat situ you dapat jawapannya berapa? Negatif. Ya, you akan dapat negatif 9X. Sebab X darab negatif 9/2 dapat negatif 9/2X darab
2, maka dapat negatif 9x. Dan tambah dengan 81/4, iaitu negatif 9 per 2 kuasa 2. Okey, lepas tu kita buat seterusnya. Kat sini tambah dengan y kuasa 2 dan tolak dengan 25y. Okey, tolak 25y tambah dengan 25 kuasa 2 dengan per 2. Jadi dapat negatif 625/4 sama dengan kosong-kosong habis. 5 tolak dengan negatif 4, 9 kuasa 2 dapat 81. Sampai sini you kena ingat. You kena ingat bahawa bila kita nak persamaan lokus mesti ditulis sama dengan kosong. Dan dalam bentuk yang termudah. So selesaikan. Ambil sini x kuasa 2, saya akan susun biasanya. Tambah y kuasa 2, tolak 9x, tolak 25y. Awak tekan kalkulator, 81/4 tambah 625/4 tolak 81. Berapa dapat? Jadi berapa? 191 81/4 tambah 625/4. Ya, tolak 81/5 kuasa 2, 9, 81. Berapa dapat? 191/2. Semua orang dapat? Saya tak tekan kalkulator ni. Dapat tak? Izum kau dapat apa? Kau tak tekan kalkulator 81/4 tambah 625/4 tolak 81. Faris, berapa dapat? Faris. Woi, tekanlah kalkulator. Yang kau pergi tengok situ 2 darab 2 pun kalkulator. Berapa? Okey, ada orang lain dapat jawapan lain tak? 191/2. Yang kat rumah dapat tak? Dah, dapat lain? Dapat. Yelah, saya tanya, ada tak yang dapat lain? Cikgu, Ada tak yang dapat lain? Cikgu Tak ada. Okey, so dapatlah jawapan tambah 191/2 sama dengan kosong. Ingat, kita tak nak ada pecahan. So kat sini kita akan darab 2. Maka dapat jawapan 2x kuasa 2 tambah 2y kuasa 2 tolak 18x tolak 50y tambah 191 sama dengan kosong. Boleh? Okey, yang kat rumah okey? Cikgu. Tadi kita nampak siling ni cikgu. Boleh saya teruskan? Kita akan masuk latihan pengukuhan. Dan next class kita akan masuk vektor. Okey dah? Boleh saya teruskan? Okey, saya nak at least awak dah tahu keluarkan ni dengan ini. Yang lain tak boleh selesaikan sendiri. Cuma awak kena faham ayat dekat situ. Okey, kita tengok dekat latihan pengukuhan muka surat 145 nombor 1. Okey, kita jenguk sekejap siapa ada kat dalam. Okey, kita ada okey. Sepatutnya ada lagi ramai kan? Mana yang lain ni? Okey, Tania yang join. Kalau tak awak kat rumah tak ada buat apa. Jadi saya buat juga yang ini. Okey, sekarang tengok latihan nombor 1. Okey, latihan pengukuhan nombor 1. Okey, yang dekat rumah, yang tak okey tolong yang kat rumah yang okey angkat tangan. Kat rumah yang okey angkat tangan. Okey. Okey. Lagi. Asana, mana awak? Iman? Ada Mazrai? Ryan? Tak angkat tangan, okey ke tak? Saya baru join ni go. Kalau okey angkat tangan Ryan.
Tak okey. Adam Azrai? Ya Ryan. La ilaha illallah. Saya tak share skrin rupanya. Lepas tu diorang tak ni. Tapi yang pelik kan, jawab okey tu yang lain. Okey dah nampak? Saya lupa saya kena bawa mic untuk ni. Adam pergi tandas. Okey, so ini jawapan nombor 4 muka surat 145. Ayat dia kat sini tadi kalau awak tengok titik T bergerak dengan jaraknya dari R. Sebab tu dekat sini wujudnya TR. Dan dia kata adalah sama di antara jarak S dengan Q. Macam tu. So kita guna formula jarak. Teacher. Ya. Teacher. Apa? Mana ada gambar teacher? Apa dia? Tak dengar kau sikit. Di gambar dia you presenting your screen. Jawapannya kena jadi macam tu lah last kali. Jangan kita kali dalam pecahan. Okey. Okey tak? Dah? Okey, kalau okey saya nak teruskan. Tengok latihan pengukuhan 145 latihan pengukuhan. Okey, awak tengok soalan latihan pengukuhan nombor 1. Saya akan tunjuk untuk beberapa soalan supaya jadi panduan untuk awak. Lepas ni awak cuba buat. Okey, tengok nombor 1. Okey, awak tengok modul muka surat. Okey, muka surat 145. Okey, muka surat 145. Kita tengok soalan nombor 1. Raja di bawah menunjukkan keratan rentas rumah Encik Hamid dengan ukuran panjang. Okey, ukuran panjang diberi. Tanpa menggunakan rumus trapezium, cari luas dalam meter kuasa 2 itu nilai persegi. Keratan rentas itu jika FE F pergi E dengan E pergi D, nisbah dia 2:3. Jadi kalau awak tengok rumah dia tu dia buat macam ni. Okey, sini awak punya F, sini awak punya E, ini awak punya D. Dia kata dekat sini F pergi E adalah 2. E pergi D adalah 3. 2:3. Dia kat sini dia nak kita cari luas. Awak tengok panjang sini 20, panjang sini adalah 16. Tinggi ke atas dari E pergi D dia kata 24. Okey. Jadi soalan minta kita cari luas dalam meter persegi keratan rentas. Okey, iaitu awak punya rumah tu lah. Okey, di mana FE dengan ED nisbahnya 2:3. So macam mana nak buat jawab soalan ini? Bentuk rumah ni, keratan rentas ni membentuk apa? Apa tu? Trapezium. Ada berapa trapezium? Ada 2 trapezium. So, awak boleh pecahkan lah. 8. 1 dengan 1. Okey? Dan awak tengok nisbah dia bagi 2:3 tapi panjang F pergi D sebenarnya 40. Bermakna awak kena kenal pasti dulu FE berapa. Sekarang saya tunjuk awak sekiranya saya pecahkan trapezium tu kepada 2. Iaitu yang berada di kawasan pertama dengan luas kawasan kedua. Yang pertama, apa formula luas trapezium? 1/2
A tambah B. Apa A tambah B kita? Ya, 20 tambah 24. Kemudian kita darabkan dengan apa? Adakah kita darab dengan 2? Tengok. Apakah panjang F pergi E? 2, 3 itu ratio dia, nisbah dia. So, panjangnya berapa? Boleh nampak tak? F pergi E adalah 2 per keseluruhan. Keseluruhan kita berapa panjang? Ya, 2/5 daripada berapa? Yes, daripada 40. So, di sini bermakna F pergi E adalah 16. Faham? So, di sini 16. Kira awak dapatlah luas yang pertama. Dan yang kedua pun sama. 1/2. 16 tambah 24. You darab dekat bawah 3/5. So, 3/8 di sini adalah 24. Tambahkan, awak dapatlah luas keratan rentas rumah ini. Cuma soalan ini sebenarnya, dia perangkap kamu masa ratio tu. Nisbah dia. Masa apa Faris? Ulang apa yang saya cakap. Jangan sesekali berangan dalam kelas. Awak dah puas dah berangan berbulan-bulan dekat rumah. Okey, saya tak nak awak yang dalam online jadi macam dekat sekolah juga. Saya tanya kena jawab. Jangan sesekali berangan sebab saya akan nampak pelajar yang tak fokus. Okey, awak tengok depan tapi sebenarnya awak tak fokus. Dan sebenarnya bila saya terang, awak tak boleh salin. Cikgu saya fokus. Bila saya terang, kalau awak salin, awak tak faham. Sebab saya akan bagi masa untuk awak salin. Dan kalau awak nak salin pun sebab benda ni saya record. Nanti awak boleh salin kemudian. So awak kena tengok apa yang saya tulis sebab sambil saya tulis saya terang. Kalau saya tulis, saya terang, awak pula menyalin, you tak akan dapat. You tak akan dapat dalam satu masa dua benda serentak. You tak akan fokus. Sebab you mungkin you fikir nak cepat salin supaya lengkap tugasan. Tapi tak boleh jawab soalan peperiksaan nanti. Faham? So jangan salin dulu. Okay, tolong tengok apa yang saya terang. Okey, jadi awak tambahkan kedua-dua dapat luas. Faham? Okey, awak ada buku latihan kan? Ada buku latihan betul? Okey, gunakan buku latihan 1. Yang dekat rumah, latihan 1. Buku latihan 1, tolong jawab soalan nombor 1 ni. Okey, saya bagi masa. Jadi, soalan tak payah disalin. Soalan tak perlu disalin. You jawab saja. Tulis saja jalan kerja. Ya, cikgu panggil saya ke cikgu? Cikgu panggil saya ke? Cikgu, ya saya. Oh. Jujur cikgu, jujur. Bila cikgu buat macam ni kat saya sedih lah cikgu.
Cikgu saya ada lagu tahu tu cikgu. Oh, mungkinkah diri ini Cikgu saya dah siap, saya nak nyanyi tahu. Saya minta izin ni, saya minta izin. Okey tak? Okey tak? Siga. Okey, kita tengok soalan nombor 2. Okey, kita tengok soalan nombor 2. Awak tengok, semua orang tengok soalan nombor 2. Sekejap ya. Cikgu buat macam ni nak Ya. ke cikgu? Apa dia? Cikgu dengar pula. Cikgu dengar ke? Alah, hilang. Cikgu. Don't leave me again, cikgu, don't leave me again. Dan tak jangan kau pergi jauh dari diri ini. 코코와 고위 지나십니다. 조. Cikgu dengarkan cikgu. Dengarlah bintang hatiku, aku akan menjagamu. Orchid. Sekejap. Okey, tengok soalan nombor 2 muka surat 145. Okey, awak tengok dia kata raja di bawah menunjukkan garis lurus AB. Okey, awak nampak garis lurus AB. Okey, kemudian saya lukiskan di sini. Okey, dia bagi garis AB. Okey, dengan persamaan X per 3 tambah Y per 8.
Okay, ingat bila dia X per 3 tambah Y per 8 sama dengan 1. Apa yang awak faham bila persamaan ini dia buat dalam pecahan dan sama dengan 1? Siapa nak respon? Ya, dia dalam bentuk pintasan. Faris, dalam bentuk apa? Dalam bentuk apa? Jangan berangan. Awak buat apa kat situ tu? Faris? Awak buat apa kat situ? Tolong jangan berangan. Okey, X per 3, Y per 8 sama dengan 1. Ini bererti dia mempunyai, yang dibagi adalah pintasan X dia 3 dan pintasan Y dia ialah 8. Okey, sebab dia buat sama dengan 1 dan dia dalam bentuk pecahan. Jadi awak kena tahu itu adalah bentuk pintasan. Bila dia dalam bentuk pintasan, so awak dah tahu dah X-nya 3. Jadi kita akan tuliskan kat situ titik A kita X-nya 3 dan Y kita ialah 8. Kalau dia bagi X3, Y 8, koordinat dia apa? Apa koordinat dekat A? Ya, koordinat dekat A 30. Kenapa 30 bang? Kenapa koordinat A itu 30? Kenapa bang? Hello? Kenapa 30? Dia dekat? Ya, berada di paksi X. Bila dia berada di paksi X, X akan ada nilai, Y nya adalah 0. Dekat B titik apa Izul? Apa titik B? 08. Kenapa 08 kakak? Ya, berada di paksi Y maka X kita akan 0. Maka kita akan dapat situ adalah 08. Okey, so kita kena tuliskan koordinat dia. Lepas tu kita tengok soalan. Dia kata apa? Okey, dia kata nyatakan pintasan Y bagi AB. Jadi pintasan Y, awak ingat kalau dia tanya pintasan Y, maka kita jawab 8. Okey, sebab dia berada di paksi Y tu nilai dia 8. Tapi kalau dia tanya koordinat, you kena tuliskan 08. Bila koordinat dia mesti ada X, ada Y. Faham? Okay. Dan itu soalan pertama. Okay, next. Dia kata apa? Koordinat Q. Dia tanya koordinat Q. Q tu dekat atas tu. Atas tu awak punya Q. Dia kata koordinat Q jika QA sama dengan 3AP. Okay, 3AP. Okay. So dekat sini kita guna formula pasal koordinat. Nak guna yang mana formulanya, ingat tak? Yang mana? Pythagoras. Macam mana guna Pythagoras theorem kasi tahu? Yang silang. Yang silang tu yang macam mana kakak? Ingat tak? Macam mana? Nak cari titik. Guna formula mana? Saya nak tengok. Cuba conteng. Aku nak tengok kau punya ni. Macam mana? Cuba conteng. Conteng je kat ketak-ketak ni. Macam mana? Nak cari titik. Cuba macam mana? Tak payah buat. Cuma bagi hint kat saya. Macam mana yang cari titik? Itu cari apa? Yang mana cari titik? Yang kat rumah? Cari titik yang mana? Cikgu dengar ke soal kita orang? Apa pula formula locus? Ini cari titik. Locus yang guna formula jarak itu kalau locus. Ini sekarang mencari titik. Sela, kau punya buku sekarang tengok. Yang kat rumah macam mana nak cari titik? Seorang respon dalam Telegram. Betul silang. Tapi macam mana silang bang? Ini ke bawah ni kan. Ni temiring tu. Mana tengok yang kau kata silang.
silang tu yang mana? Aku nak tengok ke kau silang? Ni pembagi garis kemiring tu. Yang mana? Ha, cepat. Yang kanan begini. Ya, sorry. Betul. Ingat, bila dia cari titik, kita buat yang ini. So kalau awak tengok dekat sini, okay, kita nak cari titik Q. QA sama dengan 3AP. Kalau awak ingat, saya pernah dan banyak kali dah ingatkan, bila dia nak koordinat, dia akan bagi kamu dalam persamaan. Sedangkan dia nak kamu keluarkan dia punya ratio, nisbah. Jadi nisbah dia, you kena buat huruf per huruf. Ingat tak saya sebut macam tu? Jadi kalau sini 3, bawahnya berapa? Ya, 1. Bermaksud Q pergi A berapa? Q pergi A 3. A pergi P berapa? 1. Dah pernah belajar ke belum yang ini? Tak? Tak pengsan aku semua kelas yang saya buat ada bukti. Cuma korang tengok ataupun tidak je. Sebenarnya bila adanya COVID ni, Allah sayang korang. Kalau dulu zaman saya belajar, tak payah zaman saya belajar lah, lama sangat. Budak tahun-tahun lepas, kakak awak yang dah masuk universiti, dia orang tak boleh dengar balik. Aku yelah cikgu macam ada cakap. Macam ada. Korang sekarang cari je dekat saya punya channel tu, dengar lah saya membebel ke. Kan, biasa kalau rindu bukan saya lah, kalau rindu kat kawan kau. Nak dengar suara tapi yang nyata takkan dengar suara sebab kelas tu senyap sunyi. Panggillah banyak kali. Yang bersuara Adam. Zaid. Dengarlah bintang. Kan, apa tu? Kelas tu yang begat, yang itu yang lain senyap, baik je. Kan? Okay, time aku suruh bercakap, tak nak bercakap. Okay, so kita tahu dah kat situ. So you akan gunakan, tengok yang dalam Telegram, senyap sunyi. Mana dia orang ni? Okay, so you nampak dekat situ QA dah dapat 31, kita gunakan silang. You ingat formula dia kita akan cari titik di antara dua titik, di sini dah diberi iaitu 3, kosong. Kita kena silang. Apa yang dimasukkan dengan silang di sini? Okey, A ni darab sana, ini bawa pergi sini. Ini adalah X, Y kita tak tahu. Oh, Alhamdulillah, sekurang-kurangnya ada yang bunyi O. Jadi saya tak salah. Maksudnya saya dah ajar. Jangan. Apa tu? Okey. Yang kat rumah okey ke? Okey, go okey. Sekejap Yang kat rumah okey? Ada lagi ke? Cikgu nak ketawa Tidur. mana cikgu? Adam dah nak bersuara. Cikgu. Okey, sebab dia keluar suara kat sini. Oi, Maram, bersuara sikit. Senyap. Okey, jadi dekat sini awak tengok titik di antara dua titik kita 30. So kita akan silang. Apa maksud silang? Ambil A awak kat sini 1. Awak punya ni ni 1 ni. Okey, 1 ni darab dekat atas. So 1 darab X tambah 3 darab X yang bawah, jadi 3 darab dengan 2. Okey, 3 darab 2 6 bahagi M tambah N di situ ialah 4. Dan sekali lagi 1 darab Y tambah 3 darab negatif 5. Negatif 15 bahagi dengan 4. So kita akan buat perbandingan, comparison here. So you dah answer apa kat sini? Ini dengan ini. Okey, yang ini dengan yang bawah. So kita selesaikan. X tambah 6 per 4 sama dengan 3. X sama dengan 3 kali 4, 12. Tolak 6, you dapat 6. Okay, and one more here is Y plus, minus 15 over 4. Sama dengan kosong. Jadi Y kamu dapat 15. Dia tanya koordinat. So mesti ditulis Q 6, 15. Dan lepas dapat jawapan, you check.
Betul tak jawapan tu? Logik tak? Betul tak betul lah mungkin tak pasti. Logik tak logik? So kita tengok Q berada di kuadran pertama, iaitu berada di sekuan pertama. Bila berada di sekuan pertama, X dan Y bernilai berada di sekuan pertama, X dan Y bernilai Positif cikgu. bila dia berada di sekuan pertama, X dan Y akan bernilai ya, positif. Korang tahu tak apa dia sekuan? Kuadran, first quadrant, second, bahasa Inggeris tak tahu, bahasa Melayu tak tahu, pernah cakap bahasa apa? Apa dia? Awak tak pernah belajar? Kau ingat matematik dengan math ni macam antara langit dengan bumi ke? First quadrant, third quadrant, itu matematik ke? Habis ini apa? Kalau math dengan sejarah, kau nak bandingkan, yes. Ini matematik dan matematik tambahan. Saya dah kata matematik tambahan lebih mudah daripada matematik sebenarnya sekarang. Betul. Kau cakap betul je, tapi aku tanya, pernah dengar tak? First quadrant, second quadrant, third and fourth quadrant, sekuan 1, 2, 3, 4. Pernah. Dah tu saya tanya macam, ini matematik ke? Cikgu matematik, cikgu siapa? Siapa? Aduh. Sian korang Jangan letakkan bahawa awak sebenarnya kalau nak ikut saya ajar math, saya ajar math. Nak compare ajar math lebih mudah daripada ajar math. Dan kalau saya rasa tak tahu sebab mungkin saya calculation. So saya bila belajar math yang melibatkan ada macam tak, saya rasa ada ekonomi, ada bahasa, ada dalam math. Sebenarnya lebih susah. Tapi aku tengok kau math susah, math susah, BM susah, tak tahu benda yang mudah. Agama susah. Sebab apa? Suka 7 suku. Solat cukup tak ni Ya, cukup. Alhamdulillah, betul? Cukup Alhamdulillah. Confident. Yang lain tu dia macam nak bohong cikgu ke tak? Kalau bohong, awak kena ingat, dosa dengan manusia sangat susah untuk dapat kemaafan. Dosa dengan Allah, kau tak solat, tak pernah solat, tiba-tiba nanti umur kau 51 tahun katnya kau baru sedar. Sedar. Ya Allah, aku dah nak mati. Kan? Kau jadi orang yang baik, alhamdulillah. Memang clear, walaupun kau tak solat 50 tahun yang lalu, Allah bagi kau masuk syurga insya-Allah. Tapi kalau kau dosa dengan cikgu, atau aku tipu cikgu aku tak pernah solat atau tak cukup, tak pernah puasa cukup. Carilah aku, masa tu kalau aku dah mati kau minta maaf macam mana? Mana cakap macam tu cikgu? Jaga solat. Ada ni cerita yang reality. Saya tanya pelajar saya, kenapa dia cerita-cerita pasal puasa qada. Saya kata kenapa? Cikgu, saya nak perbetulkan saya punya puasa. Rupa-rupa dia pelajar perempuan. Okey, dia kata dari zaman sekolah kan perempuan bila period 7 hari, dia mungkin bayar hutang 5 hari, mungkin 2 hari, mungkin 3 hari, mungkin tak bayar hutang. Kan? Takutlah, tapi nasib dia sedar. Sekarang umur dia 20 lebih, dia tengah belajar. Rupanya dia kata dia banyakkan puasa untuk ganti. Alhamdulillah lah tu. Ni kalau dia tak sedar-sedar, kau tanya, cukup dah? Kau bayar hutang tak? Puasa tahun ni dah bayar habis? Dah habis? Alhamdulillah. Oh takut, kau dah bayar dah habis? Nampak tak? Oh lemah cikgu tahu dia. Awak kat rumah fikir berapa bulan? Asal kau tak bayar hutang? Aduh. Kau berapa hari kau tak puasa? Berapa hari? Berapa hari kau puasa? Aku tanya berapa hari kau tak puasa? 1 hari. Sebab apa kau pilih juga? Lelaki yang dipilih 1 hari. Cikgu, nak borak juga cikgu. Cikgu tak borak kita orang pun. Kau cuba? Cuba? Akhir cakap, Zul tak pernah. Kau tak puasa? Ya Allah. Cikgu, itu saya nampak itu pakai dengan. Okey, dapat tu. Tak faham, siapa yang tak faham ni?
Okay, next. Okay, kita tengok soalan seterusnya. Okay, kita tengok soalan nombor 3. Okay, soalan nombor 3, awak tengok. Right. Okay, nak salin ke? Tak payah salin full. Awak ambil sikit je, tak payah selesaikan habis. Nanti awak buat. Kau tahu tak buat kat rumah? Ya. Seberang mana? Seberang sungai. Empat kali 3 berapa? 12. 12 tolak 6 berapa? 6. So jawapan saya betul tak? Betul. Saya macam tu juga, saya laju sikit. Saya memang otak saya geli. Betul tak? Betul. Habis kau tak tanya 4 darab kosong, cikgu tak darabkan. 4 darab kosong cikgu. Okey? Ada lagi soalan? Izul kata aku tanya pun salah, kata kan? Tapi Izul, ramai lagi yang sebenarnya tak tahu tu. Tapi dia tak apalah, nanti aku tanya kawan. Sebab apa? Takut cikgu marah. Awak, bila awak bertanya sebenarnya berbeza dengan apa yang kamu dengar daripada kawan tanya. Awak tanya, awak akan rasa puas. Tak kisahlah cikgu tembak awak balik ke, sekurang-kurangnya dia akan ingat, aduh aku tak akan tanya lagi benda tu. Macam tu. Okey? Saya ingat tadi Zul nak tanya cikgu tak darat ke 4 darab kosong. Macam tu. Lepas dia tanya yang sebelah. Okey lagi lah. Okey, kita tengok soalan nombor 2. Yang time cikgu plot, cari titik tu. Cikgu boleh ke ulang cikgu? Yang mana ni? Ryan, awak tengok dekat situ. Okey. Dia bagi, kan dia dah bagi awak soalan QA sama dengan 3AP. QA sama dengan 3AP. Awak tengok saya tandakan hijau. QA sama dengan 3AP yang ini. Okey. Dan awak kena keluarkan ratio nisbah. QA per AP huruf per huruf sama dengan 3/1. Ini bermaksud 3 ini adalah dari Q pergi ke A. Manakala A pergi P nilai dia 1. Jadi saya letaklah ke atas tu 1, 3. Faham yang saya plot tu? Okey. Faham? Okey, next kita tengok soalan seterusnya nombor 3. Saya tunjuk kamu cara buat dan saya harap lepas ni awak boleh gerak sendiri untuk soalan kedua. Okey, nombor 3, raja di bawah menunjukkan 2 garis lurus pada satu satah katis. Apa ni satah katis? Graf lah. Senang kata. Okey, jadi dia kata kedua-dua garis lurus itu berserenjang antara satu sama lain. Okey, tolong respon apa yang dimaksudkan dengan serenjang. Tak ada orang? Apa dia serenjang? Apa dia? Siapa nak respon? Yang kat rumah pun boleh. Apa maksud serenjang? Garis bersilang. Okey, lagi? Berserenjang? Yes, dia garis bersilang. Lagi? Okey, kalau macam ni pun bersilang juga. Adakah dia serenjang? Tak. Kenapa? Serenjang. Kalau macam ni? Serenjang juga. Jadi apa nak bezakan ini dan ini dan ini? Sudut. Okey, 90 darjah. Okey, pandai. So kat mananya 90 darjah ni? Awak kata betul, sudut 90 darjah. Jadi saya nak tanya antara kat bawah dengan bawah ni kat mananya yang awak kata 90 darjah? Mana 90 darjah? Apa maksud 90 darjah? Kalau awak tengok daripada gambar, awak tahu dia 90 darjah tahu macam mana awak nak tahu dia 90 darjah? Takkan awak nak ambil jangka sudut tak kan? So, garis. Saya dah nampak persilangan dekat sini petak kan? Itu 90 darjah kan? So kat bawah ni yang jadi nombor 8 ni mananya 90 darjahnya?
Jadi yang bawah tu serenjang ke bukan? Yang ini dan ini serenjang ke bukan? Bukan. Kenapa? Ya, sebab dia punya titik persilangan bukan 90 darjah. Serenjang hanya apabila dua garis bersilang dan menghasilkan 90 darjah iaitu sudut tepat. Okey, itu satu. Lagi yang paling penting apa dia? Apa beza serenjang dan selari? You belajar serenjang dan selari. Kecerunan. Apa cerita kecerunannya? Kalau garis lari kecerunannya sama. Itu angguk je Zul. Okey, kalau serenjang itu kecerunannya lain. Kan senang kan? Okey, apa maksud kecerunannya lain? Kakak, belakang sekali. Kakak, yes, yang baru letak botol air tu. Siapa nama? Siapa nama? Batin. Okey, Batin. Kau, aku pun tutup juga. Tak ada suara kuat. Cuba cakap kuat. Nama Batin saya terdengar. Saya tak buka lagi. Ada pun suara. Bila awak bercakap, saya tak dengar, saya takut tau. Ya, aku dah buka ke ni? Takut kan? Okey, Batin. Okey, Batin. Apa maksud serenjang, Batin? Garis? Macam tak dengar? Garis yang bertindih. Okey, bertindih tu macam mana? Bersilang. Tadi saya dah sebut dah. Saya tak nak lagi dah pasal bertindih, bersilang semua ni. Sebab you dah tahu dia akan menghasilkan 90 darjah tu. Okey, kawan dah sebut dah pasal kecerunan. Kawan kata kalau selari, kecerunan dia apa kakak? Aku rasa dia kecil, suara dia kuat. Kau besar dari dia. Sama kecerunan. Kalau dia selari, kecerunan sama. Kalau serenjang, suara dia, kita boleh ubah kan? Aku rasa serenjang? Sama lah, macam lain. Okey, lain tu macam mana? Lain tu macam mana? Kakak, jangan berangan dan awak kena ingat awak akan selamat pasti akan ditanya. Okey, bagaimana kakak? Okey, yang apa dia? Satu, sikit lagi. Apa lagi? Okey, saya kan pelik tau korang ni. Sebab tu bila jawab periksa tu saya pun rasa macam budak ni nak kata korang jawab periksa betul-betul 2 jam, 2 jam setengah ke. Saya garanti you tak gunakan masa yang diberikan. Kan, tak siap lagi lah. Malam ni dah sambung. Tak siap lagi hari budak cikgu, saya tak siap lagi hari tu. Boleh tak saya nak buat? Sebab saya tak sempat hari tu. Kan? Jadi, dah ada buku tak nak tengok buku sekarang ni. Korang dah tak ingat. Saya tanya korang balik. Cuba say nak, ada buku ke? Kau ingat tunggu buku ni keluar. Cakap, korang. Tunggu macam tu. Nasiblah ada 2 orang suara. Yang lain senyap sunyi. Okay, so dia berserenjang M1, M2 equals to -1. Okay, jadi dapat M1, M2 equals to -1. Itu yang dikatakan serenjang. Apa benda Adam ni? Kalau setakat cakap berbeza tu tak payah dah. Berbeza tu yang macam mana? Okay, so M1, M2 equals to -1. Jadi dia kata nyatakan nilai P. Faris? La ilaha illallah. Ya Ryan. Kenapa Ryan? Adam, kau tak payah hantar suara. Cakap je, tulis kat situ, malah aku nak dengar.
M1, M2 tu kalau sudut 90 degree kan? Ya, betul, 90 darjah. Okey. Jadi awak tengok bila nak tentukan dia punya kecerunan, dia mesti ditulis dalam gradient form. Bentuk kecerunan. Terkejut pula. Apa tu? Okey. So yes, y equals to mx plus c. First equation here is y sama dengan negatif 3x tambah 4. Yang kedua kena tuliskan y sama dengan. So dia akan jadi y sama dengan px tolak 6. Kalau dia 2 garis selari, maka P akan jadi berapa? Ya, kalau dia 2 garis selari, P akan jadi negatif 3. Tapi, okey, faham. Okey. Kalau dia 2 garis selari, maka kalau sini negatif 3, maka yang ini pun akan negatif 3. Tapi oleh kerana dia serenjam, so kita gunakan M1, M2 equals to negatif 1. M1 kita negatif 3, M2 kita ialah P. So P kita adalah 1/3. Faham? So ingat, untuk menentukan kecerunan, you mesti tuliskan dulu y equals to mx plus c. Okay? Dia nak koordinat G. Okay, macam mana nak cari koordinat G? Cepat, macam mana nak cari koordinat G yang kat rumah? Apa nak guna koordinat G? Siapa nak panggil ayah? Nak cari koordinat G ni. Kalau awak tengok koordinat G tu, maksudnya ia ada persamaan 2 kat situ. Y equals to negative 3x tambah 4 and one more is y equals to 1/3x tolak 6. Okay, dia ada 2 titik dekat situ, 2 garis. Nak mencari titik persilangan. Nak guna apa? Y equals to 1? Apa tu? Mungkin apa yang awak nak sebut tu betul, tapi penyampaian awak je tak betul mungkin. Okey, ingat bila mencari titik persilangan, tak kisahlah dekat mana pun, you ada 2 persamaan. Okay, and you have 2 unknown. 2 unknown here is x and y. Your first equation adalah y equals to negative 3x tambah 4, and your second equation is y equals to 1/3x minus 6. You have 2 equation and 2 unknown. Okay, maksudnya kita akan gunakan simultaneous ataupun persamaan serentak, substitution method ataupun elimination. Yang itu kaedah penggantian ataupun penghapusan. Okay? Boleh? Dipersilakan, cuba buat. Kau faham tak apa aku cakap ni? Angguk-angguk tu. Tahu tak persamaan serentak simultaneous macam mana? Yeah, betul. Okay, teruskan. Cuba buat. Buat, saya nak tengok. Tak kisah, penghapusan boleh, penggantian boleh. Okey, awak bila dia ada 2 persamaan dan 2 unknown. Okey, persamaan kita kat sini adalah y sama dengan negatif 3x tambah 4 dengan y sama dengan negatif 1/3x tolak 6. Okey, bila ada 2 persamaan, iaitu persamaan pertama dengan kedua dan 2 unknown. Unknown kita ialah x dan y. Kita nak cari G. G merupakan titik persilangan. Maka gunakan persamaan serentak. Okey, 2 persamaan yang saya dah tuliskan tu. So, persamaan kita yang pertama adalah y sama dengan negatif 3x tambah 4. Persamaan kita yang kedua, so you substitutekan P, y sama dengan 1/3x tolak 6. So, ini persamaan pertama, ini persamaan yang kedua. Lakukan persamaan serentak untuk cari nilai x dan y.
Pindah sebelah tak payahlah. Masukkan je. Gerak dulu. Okey dah? Apa jawapan? S sama dengan 3. Y dengan 5. Okey, jadi okey dapat tak? Dia nak koordinat kan? Mesti tulis koordinat. Yes. Awak kena ya, 3 negatif 5. Kalau jawapan awak 3, 5 salah. Sebab itu positif. Faham? Boleh? Okey, 3 soalan saya dah terang. Saya nak sebagai latihan buat kertas 2. Aduh apa yang aduh? Bagi soalan aduh. Kau tak tahu aku punya aduh bila tengok kau punya kertas jawapan. Okey, tolong jawab soalan 1, 2 dan 3. Okey, 1, 2 dan 3. Okey. Saya nak kita bila ada Ahmed? Pukul? Waktu yang sama pagi. Okey, dengar nombor kertas 1, kertas 2, nombor 1, 2 dan 3. Tolong dengar. Saya nak awak buat malam ni. Ready kan? Dan tolong share jawapan dalam Telegram. Termasuk yang berada di sekolah. Buat dalam buku dan awak hantar dalam Telegram gambar. Saya akan tengok. So kita akan bincangkan jawapan ni esok. Okey, faham Saya harap awak faham. Kertas 2, nombor 1, 2 dan 3. Buat dan ambil gambar. Faham Biarlah dia tiru pun. Dia akan masuk neraka.
Cikgu. Tapi dia tak kisah pun neraka. Bagi dia tak ada apa-apa neraka. Okey. Okey. Takut kawan tiru, tolong hantar kat Telegram saya. Okey, tolong hantar Telegram saya dan di mention nama dah hantar cikgu dalam Telegram group. Kalau tak nanti saya tak sedar. Awak hantar Telegram ni jarang saya tengok. Okey? Tolong hantar dekat saya. Okey. Okey, so kita sambung esok. Okey? Okey, bye. Assalamualaikum.